وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini meneruskan siri pengajian kitab kita, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadli Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana dalam kitab ini kita membahaskan ilmu fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sambung fasal yang baru selepas selesai kita membicarakan fasal syarat-syarat wudu. Baik. Jadi fasal ini akan membicarakan tentang permasalahan sapu di atas dua khuf. Saya bacakan matan dia dulu, matan kitab ni. Kemudian insya-Allah kita terjemahkan dan kita bincangkan. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Faslun. Ini fasal tentang sapu dua khuf selepas syarat-syarat solat. Mana? Boleh. Muka berapa? Okey, muka surah halaman 31. Fasal pada menyatakan betul. 31 Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Faslun. Wa yajuzu al-mashu 'ala al-khuffaini badalan 'an ghasli al-rijlaini fil wudu'i. Wa syartu jawazi al-mashi an yalbasahu ba'da taharatin kamilatin wa an yakuna al-khuffu tahiran qawiyan يمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجة ساترا لمحل الغسل لا من الأعلى مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز وأن ينزعه المقيم بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد 3 أيام بلياليها وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه خطوطا مرة والواجب مسح أدنى شيء من أعلاه. Baik. Permasalahan ini, fasal ni permasalahan sapu atas dua khuf. Pertamanya, apakah khuf ni? Khuf ni satu pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan ialah salah satu pakaian yang ada pada zaman tersebut, yang mana dipakai di kaki. Dia bukan kasut dan dia bukan stokin. Dia bukan kasut dan dia bukan stokin, tapi dipakai, fungsi dia dekat macam stokin lah. Tetapi sebab stokin ni, kita tahu stokin ni biasanya material dia daripada kain yang lembut. Jadi itu tak dipanggil khuf lain. Stokin pun ada pada zaman Nabi SAW, dipanggil syawrab. Tapi khuf ni kebiasaannya dia dibuat daripada kulit. Dia dipakai secara khususnya kebiasaannya pada musim sejuk. Kerana beberapa sebab, antaranya di tanah Arab bila musim sejuk secara khususnya, pertama tanah Arab ni secara umumnya dia kering. Kalau musim panas dia panas sangat dan panas kering. Beza dengan kita di Malaysia ni panas lembap. Bila musim sejuk, kekeringan ni dia bertambah lagi. Angin sejuk tapi kering sangat. Jadi kebiasaannya kaki kita yang pijak-pijak dengan keadaan yang kering ni, dia lama-lama dia kematu, terutamanya bila kerap pijak pasir kat tanah Arab ni, lama-lama dia lekat-lekat, lepas tu dia kering, lama-lama dia merekah.
Jadi salah satu daripada cara penjagaan kaki kita daripada merekah jadi kematu kan, dengan pakai khuf pada musim sejuk secara khususnya kan. Pakai khuf ni dia biasa buat daripada kain kan, dan jadi kaki kita ni taklah kena kerak dengan khuf tadi, tak adalah kaki kita ni selalu pijak pada tanah ataupun pijak tanah, maksudnya dia tak kenalah tanah tadi yang berpasir tadi dan menyebabkan kaki kita kematu ataupun lagi cepat kering dan merekah. Itu salah satu pada hikmah dia. Tapi tuan-tuan, ada je jual khuf ni dekat Malaysia. Kalau terutamanya kita pergi markas tabligh dekat Seri Petaling ke, dekat markas tabligh mana-mana pun, kalau ada kedai-kedai kan, biasanya tabligh ni kan dia mereka selalu musafir ke khuruj ke Bangladesh, ke India, jadi mereka pakai kadang-kadang. Jadi boleh beli juga, kita boleh tengok. Jadi khuf kat sini tuan-tuan, dia adalah salah satu pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Malah hadis-hadis yang meriwayatkan Nabi SAW memakai khuf, hadis bersifat mutawatir, yakni sahih dan mutawatir. Mutawatir maksud dia riwayat yang para sahabat yang menceritakan bahawa Nabi pakai khuf ni terlalu banyak, dan kemudiannya di kalangan tabi'in dan tabi'in yang meriwayatkan hadis-hadis itu juga terlalu ramai, sehingga kan para ulama mengata sampai had kepada mutawatir. Maksud dia terlalu banyak, jadi satu ilmu yang yakin, jadi tak boleh membetikaikan bahawa Nabi SAW memakai khuf, sebab dia ada satu benda yang sabit daripada Nabi SAW. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala, yang di pengarang kitab ni sebut wa yajuzul mashu 'alal khuffain, dan diharuskan menyapu di atas dua khuf. Kita guna bahasa kita masuk Malaysia ni, bila sebut harus tuan-tuan, maksud dia hukum yang bukan wajib, bukan sunat, bukan makruh, bukan haram, hak duk tengah-tengah tu. Ini bahasa kita lah harus. Tapi orang Indonesia, malah dalam kitab-kitab Indonesia, harus di sisi mereka maksud dia mesti, wajib. Jangan salah faham pula. Kalau kita beli kadang-kadang beberapa buku agama terjemahan Indonesia, kalau dia kata harus bagi setiap lelaki solat Jumaat, nanti dia faham maksud dia tak solat pun tak apa. Tak, harus di sisi mereka maksudnya wajib dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nampak no? Jadi harus maksud dia sini yang tidak ada apa-apa implikasi sunat ataupun makruh, haram, apatah lagi wajib. Jadi hukum menyapu khuf ni, apa maksud sapu ni tuan-tuan? Maksud dia boleh seseorang yang memakai khuf, bila mana dia berwudu, dia tak perlu membasuh dua kaki dia, tetapi memadai dengan menyapu di atas khuf dia. Di atas khuf tadi. Jadi khuf ni kita ulang balik lah, takut ada yang terlupa pula. Kan khuf ni satu pakaian, maksud dia macam stokin, biasa dia buat pada kulit, tapi dia bukan kasut. Dia pakai di dalam kasut. Kalau pakai kasut, dia duduk dalam kasut. Nampak no? Jadi kalau seorang tu memakai khuf, kalau wuduk dia batal, dia tidak perlu untuk basuh dua kaki dia. Memadai selepas wuduk, dia sapu di atas khuf dia. Jadi hadis-hadis tentang Nabi buat perbuatan tersebut banyak. Jadi hukum dia pertamanya harus, tapi nanti insya-Allah secara teliti ada syarat-syarat dia bagaimana boleh sapu atas khuf, bagaimana semua tu nanti kita bincang. Cuba nak cerita dulu sekarang ni, hukum menyapu atas khuf ni, hukum dia harus. Hukum dia harus, maksud dia boleh. Boleh, kita nak buat boleh. Walaupun bukan musim sejuk, walaupun bukan negara kita ni kering, boleh. Asal pakai khuf, kita boleh, dibenarkan oleh syarak. Tapi adakah Nabi sarankan suruh mempakailah khuf? Tak ada. Sebab dia adalah benda yang harus. Nak pakai, tak mahu pakai pun tak apa. Nampak no? Dia benda harus. Tetapi para ulama kata kadang-kadang hukum dia boleh berubah. Jadi boleh jatuh hukum memakai khuf ni sunat. Asal hukum ni harus, tapi boleh jatuh hukum dia sunat bila para ulama mengatakan sekiranya dia mendapati dalam diri dia tak suka pakai khuf, dia jadi sunat untuk dia pakai. Sebab apa? Sebab benda tu sabit pada sunnah, Nabi pakai. Setiap perbuatan Nabi wajib kita suka, sebab Allah SWT sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
sesungguhnya ada pada kamu ini sesungguhnya ada bagi kamu ini pada Rasulullah SAW itu satu contoh yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah Ta'ala dengan banyak sekali. Ini berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi asal kata kita ni orang beriman, apa saja perbuatan Nabi kita wajib suka sebab dia adalah contoh yang terbaik bagi kita. Tiba-tiba katalah seorang tu baca, ataupun katalah seorang tu duk tengok satu jemaah tabligh katalah kan duk pakai khuf, dia kata dia ni duk pakai apa ni, lepas tu duk ambil sembahyang duk sapu-sapu, kita terang pada dia yang mereka buat tu sunnah. Nampak no? Sunnah sabit pada hadis Nabi SAW, kita membaca sekian-sekian. Tapi dia rasa macam, tapi tak syok rasa kan, dia kata rasa macam tak sempurna pula wudu. Jangan kata lagu tu, mana boleh kata lagu tu. Nampak no? Ni benda ni sabit sunnah, kata sunnah Nabi SAW, tak bolehlah kita duk rasa-rasa hal lain. Benda ni sunnah Nabi. Jadi pada orang macam ni, dia duk rasa macam tak suka tadi ni, kita kata pada dia, hang beli satu khuf, hang pakai, lepas tu hang sapu atas dia. Sebab jadi hak pada diri dia sunnah, supaya dia buang perasaan benci pada sunnah tadi. Nampak no? Benci pada satu sunnah Nabi. Begitulah para ulama mengata perkara-perkara lain sabit daripada sunnah Nabi SAW, sekiranya dia ada rasa tak suka, dia kena lawan dengan dia buat perbuatan tersebut. Jadi sunnah bagi hak dia. Nabi berbekam contohnya, sabit daripada sunnah hadis sahih, Nabi berbekam dan Nabi galakkan berbekam, tapi dia tak suka berbekam. Kalau tak suka tu sebab memang katalah dia tak sesuai bekam, kecing manis katakan, ni tak payahlah. Katalah memang dah kritikal, kalau dia buat luka-luka tu, luka dia sembuh, payah nak sembuh. Tapi katalah dia tak ada apa-apa, sihat elok apa semua, boleh berbekam, tapi dia rasa macam tak syok berbekam ni. Sedangkan dia pun tahu sunnah, jadi orang macam ni lagi sunnah berbekam. Nampak no? Lagi digalakkan tu berbekam. Begitulah para ulama kata setiap sunnah Nabi. Siwak ni lagi lah kan. Nabi suruh siwak ni bersungguh-sungguh. Nabi kata laula asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Kalau tak menyusahkan kamu semua, tak menyusahkan umat aku akan merintahkan mereka ni, perintahkan. Maksudnya kalau tidak Nabi nak waktu wajib. Tapi benda tu susah. Nabi kata kalau tak kerana menyusahkan, aku nak perintahkan mereka bersiwak. Dan siwak Nabi SAW jelas dengan kayu, ni dalam hadis jelas dengan kayu arak. Kayu yang kita dok tengok orang dok pakai lah ni, yang jual dekat kedai-kedai tu, tu kayu arak. Tapi tuan-tuan, kalau kita buah gigi, pakai buah gigi kita Oral-B ke Colgate ke, boleh. Dengan niat siwak, dapat pahala juga siwak. Buah ubat gigi pun tak apa, tak ada masalah. Yang pentingnya asal siwak ni membersihkan mulut dan gigi kita dengan sesuatu yang kesat. Buah gigi kita kesat, kita gosok gigi kita, dah okey, tak ada masalah. Seperti mana kita dah bincang sebelum buat siwak kan. Tapi katalah kayu siwak ni, kita kata Nabi pernah pakai kayu ni, tapi tak suka, dia kena pakai. Dia sunnah pakai. Sebab apa? Nak lawan perasaan dia tak suka pada sunnah tu. Nampak no? Para ulama kata semua bab sunnah yang dia ada rasa tak suka, maka hukum dia sunnah bagi dia untuk dibuat. Walaupun asal benda tu boleh jadi harus saja, seperti khuf kat sini. Baik. antara hukum boleh menjadi sunnah bagi orang yang menyapu pada khuf. Nampak no? Dan boleh jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami sini mengatakan boleh juga jadi hukum dia wajib. Boleh jadi wajib pula siapa ada khuf. Dia kata bila? Sekiranya dia berwuduk, kemudiannya dia pakai khuf, kemudiannya batal wuduk dia, kemudian dia kena berwuduk, dia boleh buka khuf dia masa ni untuk basuh dua kaki. Tapi katalah kadar air yang ada untuk dia berwuduk cukup-cukup untuk basuh muka, tangan, kepala, kaki tak cukup. Jadi kat sini dia ambil wuduk kan, kalau dia ambil wuduk, dia basuh muka, tangan, sapu sikit air ke kepala, baki air yang sikit yang tak cukup untuk basuh dua kaki tadi, dia sapu atas khuf. Hukum jadi wajib. Nampak no? Tapi nanti kita akan terangkan bila dia ada syarat dia. Ada syarat dia, sebab itulah hal keadaan dia kat sini. Imam Ibn Hajar kata sekiranya dia batal wuduk dalam keadaan dia memakai khuf. Nampak no? Sedang keadaan dia memakai khuf. Sebab ketika tu dia boleh sapu atas dua khuf dia. Baik. Dia kata antaranya hukum wajib ni ada beberapa permasalahan lah yang digambarkan. Dia kata sekiranya tak dan nak basuh kaki, sekiranya dia basuh kaki dia terlepas hari Arafah atau waktu Arafah. Sebab waktu Arafah waktu yang spesifik. Kalau terlepas dia tak boleh wukuf, maka haji dia kalau sekiranya dia dah niat ihram,
kan haji dia kena qada balik. Jadi kat sini katalah dia dan untuk sapu khuf saja. Kalau ambil wuduk dengan ayak katalah tak dan, jadi dia sapu atas dua khuf dia. Nampak no? Ini antara permasalahan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Cuma yang kita nak kena tahu pertamanya hukum sapu dua khuf ni, hukum ni harus. Asalnya hukum harus. Dia kata apa? Badalan an ghasli rijlaini fil wudu. Gantian daripada membasuh dua kaki pada wudu. Wudu maksud dia seorang tu ada air. Dia boleh berwudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, dan dia memakai khuf. Jadi dia boleh tidak membasuh dua kaki dia, lagi dia hanya menyapu dua khuf dia tadi tu dengan basahan lembapan air yang ada pada tangan dia. Dibenarkan, harus. Sekarang ni syarat dia pula. Wa syartu jawazil mashi. Tapi syarat yang membenarkan dia untuk dia menyapu atas dua khuf dia. Pertamanya an yalbasahu ba'da taharatin kamilatin. Bahawa dia memakai dua khuf tadi dalam keadaan dia bersih, suci, yakni bersuci, suci yang sempurna. Maksud dia tak boleh memakai khuf tu melainkan keadaan dia bukan dalam keadaan hadas kecil, apatah lagi hadas besar. Maksud dia dah ada dia bukan dalam keadaan berjunub, dan dia juga dalam keadaan yang ada wuduk yang sempurna. Nampak no? Apa maksud wuduk yang sempurna? Maksud dia ambil wuduk. Nampak no? Dia ambil wuduk. Kemudian dia ketika basuh kaki, nampak no? Katalah dia basuh kaki sebelah kanan. Kemudian dia dah basuh kanan, lepas tu dia pergi pakai khuf. Kemudian dia pergi basuh kaki belah kiri, kemudian dia pakai khuf. Yang ni katalah selepas tu wuduk dia batal, dia tak boleh sapu di atas khuf dia. Sebab apa? Sebab ketika dia pakai khuf belah kanan tadi, dia belum keadaan yang bersuci. Sebab kaki kiri tak basuh lagi. Ini maksud dia wuduk yang tak sempurna. Sebab apa? Syarat dia pertama, mestilah dia memakai khuf dalam keadaan wuduk yang sempurna. Maksud dia bagi habis betul-betul wuduk dia. Dia ambil sembahyang, basuh dua tangan, sapu kepala, basuh kaki, selesai kaki, barulah pakai dua khuf. Faham no? Barulah pakai dua khuf. Maksud dia kalau pakai sebelah, lepas tu baru basuh sebelah, basuh sebelah, pakai sebelah kanan, lepas tu basuh belah kiri, pakai khuf belah kiri. Kalau sekiranya batal, dia tak boleh sapu ada dua khuf. Nampak no? Tapi orang macam ni, katalah dia berwuduk dengan cara macam tu. Dia ambil semayang, wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu ayak kat kepala, basuh telinga, lepas tu basuh kaki kanan, dia pakai khuf. Kemudian dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf. Dan kita nampak, katalah saya nampak. Macam mana nak suruh orang ni selamatkan wuduk dia? Wuduk dia ada wuduk, dia boleh solat. Cuma kalau sekiranya dia batal, dia tak dibenarkan untuk sapu atas dua khuf dia. Sebab ketika dia pakai tadi, khuf tadi, wuduk dia belum sempurna. Jadi orang macam ni kita perintahkan dia, ataupun kita kata pada dia, buka khuf belah kanan kamu tadi, basuh, pakai balik. Faham tak tuan-tuan? Sebab kaki kiri dia pakai khuf, wuduk dia dah sempurna. Tapi kaki kanan tadi, jadi kita kata pada dia apa? Buka khuf kaki kanan, basuh kaki, pakai balik. Dah memadai. Cuma dalam keadaan macam ni tuan-tuan, dia jadi apa? Dia jadi mukhalafah sunnah lah. Sebab apa? Sebab dia buka kaki kanan tadi tu seolah kaki kiri dia dah dahulukan yang sempurna. Tapi nak kata dalam keadaan macam ni, lepas tu dia basuh kaki kanan dia, pakai khuf balik, dia dibenarkan untuk sapu di atas dua khuf dia kalau batal. InsyaAllah faham kot no? Kadang buat macam ni nak kena praktikal sikit tuan-tuan. Kalau ada khuf atau kita jumpa, kita beli. Lepas tu kita try pakai, tengok praktikal, baru kita nampak. Sebab tu dalam bab ibadah ni tuan-tuan, bab yang paling kita tak buat tu paling yang paling susah nak ingat. Sebab kita jarang-jarang berlaku. Tapi tu nak katakan kat sini, syarat yang pertamanya mesti berwuduk dulu, sempurna wuduk dia, barulah pakai dua khuf tersebut. Kemudiannya kalau batal, barulah boleh sapu di atas dua khuf dia. Syarat yang kedua, wa ayyakunal khufu tahiran qawiyan yumkinu mutaba'atul mashi alaihi lil musafiri fil hajati. Bahawa khuf dia itu mestilah bersih. Khuf tersebut mestilah bersih. Maksud dia khuf dia bukan mutanajis, apatah lagi khuf dia sendiri najis.
khuf tersebut kata dah dok beli pakai-pakai, rupanya baru tahu buat daripada kulit babi contohnya, najis, tak boleh. Tapi kalau buat kulit harimau boleh pakai, boleh, tak ada masalah. Tapi harimau sudah tentulah bangkai, tidak? Kan sudah tentulah bangkai. Kalau kita sembelih harimau pun tuan-tuan tetap bangkai kan, tapi kulit dia boleh pakai, boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Sebab setiap kulit, walaupun binatang tersebut binatang yang tak boleh dimakan selain daripada anjing dan babi, sekiranya dibersihkan bahagian yang dalam dia tu, yang dekat dengan yang ada darah daging semua tadi, bersihkan sampai hilang betul-betul. Dan sekiranya kulit tersebut kulit binatang yang tak boleh dimakan seperti harimau tadi, wajib hilangkan dia punya bulu dia, sebab bulu dia najis tapi kulit dia tidak. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis kan, kullu ihabin an idza dubigha faqad tahur, setiap kulit kan, kullu ihabi maitatin idza dubigha faqad tahur, setiap kulit bangkai sekiranya dibar ataupun kita sebut samak, disamak, maka menjadi suci dia, jadi bersih. Dia boleh pakai, tak ada masalah. Kulit harimau ke, kulit gajah ke, hatta kulit biawak sekalipun boleh, kecuali kulit babi dengan anjing saja. Sebab yang ni memang dipanggil ain, najis aini. Dia tu sendiri ain najis, dia tu sendiri binatang tu najis. Tapi harimau masa dia hidup-hidup tuan-tuan, dia tak najis. Kalau kita bergomoi dengan dia, maksudnya peluk-peluk dia, main-main dengan dia kan, badan kita tak najis. Sebab dia tak najis. Kucing ke apa semua, cuma bulu yang tercabut daripada badan dia bila melekat pada pakaian kita, hukum bulu tu najis. Sebab ada satu hadis, kullu ma yanfasilu min hayyin an hayyin fa huwa fa hukmuhu hukmu maitah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang terpisah daripada binatang yang hidup, maka hukum dia hukum bangkai, Nabi sebut. Kecuali binatang yang boleh dimakan seperti kambing, lembu dan juga rusa ke, binatang boleh dimakan, maka bulu dia kalau tercabut dan keadaan dia hidup lagi, maka bulu tadi tak dikira sebagai najis. Macam inilah bulu kambing kan, dekat setengah negara kambing biri-biri dia berbulu lebat, jadi kita trim hidup-hidup, kemudian dia bogel lagu tu kan, dia togel lagu tu, tapi dia tumbuh balik. Jadi bulu tadi tu kita buat kain macam ni, kain bulu ni dari Kashmir, kita buat baju macam ni, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia binatang yang boleh dimakan, maka hukum bulu dia hukum bersih. Kecuali memang kalau dia mati sebagai bangkai. Kalau kambing itu kena lenyek kita mati, kita pergi ambil bulu dia buat macam ni, ni tak boleh hukum dia. Sebab apa? Hukum bangkai. Nampak no? Tapi hatta kulit dia, kulit kambing yang mati kena langgar kereta tadi, boleh kita bersihkan, berarti kata hilangkan dia punya darah-darah, kesan lemak-lemak dia bawah tu, kemudian dia buang bulu dia, kulit dia saja, itu hukum dia bersih, kulit dia saja. Nampak no? Baik. Jadi itu nak katakan sini, pertamanya mestilah khuf tadi bersih. Jadi kita nak kena tahulah hukum bagaimana nak tahu dia bersih pula. Bersih sini sama ada dia memang asal bersih ataupun dia bukan mutanajis. Mutanajis maksud dia asal bersih tapi terkena pada dia najis. Ini tak boleh. Kena bersihkan dulu khuf tersebut, dan barulah kita sapu di atas dia. Qawiyan. Kemudian syarat yang kedua, mestilah khuf tersebut kuat. Kuat kat sini maksud dia material yang bukan senang nak rosak, bukan senang nak koyak. Adapun material dia ataupun daripada apa, ialah material kan, material dia apa, adakah mesti kulit? Dalam mazhab Syafi'i dia tidak syarat kulit, tak kisah apa-apa pun, plastik ke, hatta buat daripada kertas yang apa dipanggil tu, macam dipadatkan, apa saja material dia, daripada kain ke, tapi syarat dia mesti kuat. Jadi stokin kat sini dia tak boleh jadi hukum khuf. Jadi stokin tak boleh kita ambil sembahyang nak sapu atas stokin, tak boleh. Nampak no? Hatta sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, tak boleh sapu di atas stokin dalam wuduk. Kecuali adalah pendapat ulama tapi dikira sebagai syadz, pendapat nisbah pada Imam Ibn Taymiyah kata benarkan, tapi pendapat ni syadz. Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala sendiri pun mukhalafah, bersalahan dengan mazhab Hanbali. Dia asal Hanbali, tapi dia sendiri dalam bab ni, fatwa ni, dia bertentangan dengan mazhab Hanbali.
Cuma ada setengah orang salah faham, dia kata Imam Abu Hanifah benarkan sapu atas tokin. Dia kata benarkan sapu atas tokin. Sebenarnya ulama Hanafi sendiri mengatakan yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hanifah ni adalah sejenis tokin yang dipakai oleh mereka di kawasan pegunungan, yang mana dia pun pakai pijak salji. Salji tak masuk pun, stokin kuat. Dia disebutkan dalam kitab-kitab fiqh Hanafi. Nampak no? Itu maksud dia. Jadi kalau sekiranya stokin dimasukkan oleh Imam Abu Hanifah yang kuat, tak boleh dimasuki oleh air, tak boleh dimasukkan oleh salji, sama dalam mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Kita pun sama juga. Kalau tu nama dia stokin tapi dia kuat, boleh berjalan dengan dia saja, ayak tak masuk, salji tak masuk, hatta pijak ranting-ranting pokok pun dia tak koyak, boleh. Sama dalam mazhab Syafi'i pun boleh juga guna khuf seperti ini. Nampak no? Jadi kalau nak tahu pendapat mazhab lain, tuan-tuan dia tahu juga dengan orang yang pakar dalam mazhab tersebut. Saya sendiri tanya orang Hanafi di kalangan Tajikistan dengan Turki masa saya belajar dulu, mereka sini kata yang dimasukkan oleh mazhab Hanafi sini, stokin tu dia kalau letak dia boleh berdiri. Dia macam boot. Stokin kita ni memang lembek tu memang tak boleh. Nampak no? Saya sebut masalah ni sebab kadang-kadang kita akan tengok kat luar negara ada orang ambil mudah. Setengah orang ambil mudah, dia ambil sembahyang, dia malas cabut stokin, betul dia sapu atas stokin. Nampak no? Kadang adalah macam tu, menanda stokin tu pula, aduh dengan baunya kan. tak boleh tuan-tuan. Hukum ni tak boleh di sisi empat mazhab. Tapi yang syarat dia dalam mazhab Syafi'i kita sini, dia kata khuf tersebut dia tak kisah material dia apa pun. Ke selain dari kulit ke, yang penting bersih dan dia kuat. Kuat di sini dia tak senang nak koyak, boleh siap di jalan atas tanah. Malik disyaratkan mesti kulit. Dalam mazhab Maliki syaratkan mesti kulit, tapi dia tak syaratkan 100% kulit, tapi mesti ada material dia kulit. Sebab khuf diketahui daripada zaman dulu biasa buat daripada kulit. Nampak tu, biasanya buat daripada kulit. Cuma ulama-ulama lain mengatakan bukan jadi satu syarat, sebab tak ada dalil yang nak katakan khusus mesti kulit. Baik. Itu dia kata. Nak kata kuat pada kadar dia boleh digunakan untuk berjalan-jalan bagi orang yang musafir ketika mereka ada hajat. Ni nak cerita zaman dulu, musafir naik unta, naik kuda, bila mereka berhenti, kadang-kadang mereka rehat, buka kasut, tapi tinggal khuf duduk dalam. Tapi kadang-kadang tu nak pergi sana sini, ambil barang, ambil semua. Jadi khuf ni boleh kata jalan-jalan tu dia tidak rosak, tidak koyak. Jadi sekiranya khuf tu dengan material dan kekuatan macam tu, barulah boleh digunakan untuk sapu atas dia. Kemudian syarat yang ketiga, satiran li mahallil ghasli la min al-a'la. Syarat yang ketiga, syarat khuf ni mestilah dia menutup kaki pada kadar wajib basuh kaki tersebut. Kaki kita wajib basuh sampai mana? Sampai atas buku lali, sebab berserta buku lali. Jadi sekurang-kurang dia saiz ataupun sekurang-kurangnya khuf kita ni dia cover, tutup semua tu, tutup sampai buku lali dan atas dia buku lali sikit. Jadi sampai ke betih pun tak apa, yang penting dia mesti sampai ke buku lali. Jadi kalau kita pakai khuf ataupun khuf tersebut macam style kasut, masuk kasut yang bawah buku lali macam kita biasa pakailah, sampai situ saja, maka khuf ni tak sah. Nak pakai boleh, tapi maksud dia tak sah untuk kita sapu atas dia, sebab syarat dia mesti menutup kawasan fardu, kawasan basuhan fardu kaki kita. Nampak no? Dia tutup semua, tak boleh ada lubang-lubang. Bukan tutup warna kulit. Kat sini berbeza dengan masalah aurat. Aurat mesti tutup warna kulit. Dia pakai seluar, tapi seluar dia macam plastik, nampak segala apa semua dalam. Contohnya ini dia kata ini seluar apa, tapi trend dia macam plastik. Yang ni tak sah tuan-tuan untuk solat, hatta haram hukum dia, sebab orang tu tak nampak aurat dia kan. Kalau dia solat, baju dia macam style plastik, ini haram kan, haram dan juga tak sah untuk solat, sebab dia tak dikira sebagai menutup aurat. Tapi dengan khuf tuan-tuan, hatta kalau khuf dia transparent sekalipun sah. Nampak no? Dia syarat dia tutup saja, tapi kalau nampak, boleh nampak warna kulit sekalipun sah. Lepas tu setengah ulama kata kalau kot lah tergambar, khuf dia buat daripada kaca, hatta sah. Tapi cuma dia pun nak habak lah, kata biasa ni mana ada khuf buat daripada kaca. Tapi kalau sekiranya sekalipun dengan syarat dia, maka sah. Dia bukan syarat yang tutup warna kulit, tapi dia menutupi kawasan tersebut. Jadi sekiranya ada lubang, maksud dia kata sini menutupi semua dia, sekiranya ada lubang, lubang tersebut
kadar dia hatta boleh tembus ayak dalam, maka tak sah dah, tidak sah dah untuk menyapu dekat dua khuf ini. Nampak no? Aywa. Tapi dikata la minal a'la, tapi tidak daripada atasnya. Maksud dia tak dikira lah tutup tersebut mesti hatta daripada atas. Sebab atas ni logik dia biasa ni kita pakai tu nampak lah, sebab kita pandang pada atas kan. Sebab tak semestilah khuf tu nak kena ketat betul-betul ngam-ngam dekat kita punya kaki betih tu. Tapi nak kata kalau biasanya longgak sikit. Jadi kalau pada atas tu kita boleh nampak kita punya buku lali contohnya. Yang ni tak ada masalah. Sama juga dalam bab aurat. Aurat ni dikira tak sah dalam solat kalau nampak daripada belah atas dan belah tepi, tapi tidak daripada belah bawah. Nampak no? Tidak daripada belah bawah. Macam kita solat pakai kain pelikat contohnya, seorang tu solat tingkat atas sikit, orang daripada bawah ni tu dia nampak kata, "Oi, nampak aurat hang," kata. Ni tak kira. Siapa suruh hang ngintai kan? Yang tu tak kira sebab belah bawah. Hatta kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, setengah sahabat ada satu kain saja yang tutup betul-betul aurat. Sampaikan kalau dia solat, kadang-kadang takut nampak belakang dia. Setengah muslimat tegur, kata sahabat kat Nabi SAW, kata bagi tu pada si fulan, dia kata kain dia sampai risau duk nampak aurat. Tu kain yang dia ada, para sahabat. Tapi hukum solat dia pun sah. Sebab apa? Sebab kalau daripada belah bawah tak dikira sebagai nampak aurat. Nampak no? Tapi daripada belah tepi-tepi ni, hatta kalau kata dia pakai jubah, dia tak butang jubah dia. Kemudian jubah dia pula jenis macam apa, leweh sikit kan, besar. Lepas tu ketika dia rukuk, dia sendiri boleh nampak aurat dalam dia. Yang ni hukum dia tak sah solat, sebab daripada belah atas dan daripada belah tepi sama jugalah. Kalau kira ni ada poket koyak tepi kau boleh nampak, ni pun hukum dia tak sah solat. Tapi dalam masalah khuf sini, syarat dia mesti tutup kaki berkawasan fardu, kawasan basuhan fardu, tapi tidak daripada apa yang boleh nampak daripada belah atas. Atas ni tak aci, tak kira no. Baik. Dia kata mani'an li nufuzil ma'i min ghairil kharzi. Dan syarat seterusnya dikata mestilah khuf tersebut menegah masuknya air. Nampak no, menegah masuknya air. Jadi syarat ni juga menunjukkan bahawa stokin tak dibenarkan untuk kita sapu atas dia. Dia tak dikira sebagai khuf. Sebab stokin terang-terang ayak masuk. Nampak no? Khuf ni asalnya kita bagi kelonggaran, tak basuh kaki, tak payah basuh kaki. Tapi kalau pakai khuf ayak memang masuk, apa guna dia kelonggarannya? Nampak no? Apa guna kita sapu? Sebab ayak memang boleh masuk. Ni asal dia kita nak jaga kaki kita daripada sejuk ke apa semua, tak perlu nak buka basuh. Tapi kalau khuf dia memang ayak masuk, maka terbatallah hukum sapu atas khuf tersebut. Tak boleh dah. Nampak no? Dia kata menegah ayak boleh masuk. Dia kata tapi daripada selain kawasan jahitan. Sebab kalau sekiranya kita sapu, itu ada basah-basah, tapi rupa yang basah masuk ni dia masuk celah-celah jahitan. Yang ni tak apa. Sebab apa? Nak jaga sungguh jahitan tersebut sampai betul-betul ketat ayak tak masuk tu, tu tak kira lah. Melainkan jahitan tersebut koyak, melainkan jahitan tersebut memang dah renggang ataupun dah tertetah kan, atau beretah kan, dah beretah macam tu, ni memang tak kira lah. Yang ni kira macam tak sah lah. Tapi sekiranya memang jahitan tu elok, kemas, tapi dah kita sapu masuk juga ayak, ni tak apa, dimaafkan, tak ada masalah. Boleh no? Baik. Kemudian dia kata baik, wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yawmin wa lailatin. Dan hendaklah orang yang muqim kat sini maksudnya orang yang tidak musafir. Orang yang musafir masuk di sini orang yang keluar daripada kawasan dia di luar lebih daripada 2 marhalah. Daripada kawasan dia tinggal, tak semestinya dia tinggal kat Kuala Kangsar. Kalau dia pergi mana-mana pun, kalau sekiranya dia duduk kawasan tersebut lebih daripada 3 hari yang sempurna, tak termasuk hari sampai kadang tak sempurna, dia sampai waktu zuhur, hari itu tak kira kan, hari yang sempurna, hari katalah dia sampai pukul 1 tengah hari, besok hari katalah sampai 1 tengah hari, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat katalah dia patah balik ke kampung dia ataupun ke tempat kediaman dia maka dia dikira sebagai musafir. Sekiranya perjalanan tersebut jauh lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah
Ada khilaf ulama dalam menetapkan kilometer kita hari ni. Ada pendapat 83, 85, 87, 89. Kalau nak berhati-hati ambil 89 atau 90. Kalau nak berhati-hatilah. Itu dikira sebagai dua marhalah. Dan perjalanan mestilah perjalanan yang dibenarkan oleh syarak. Pergi ke Korea tengok konsert K-pop. Ini tak dikira. Kira sebagai musafir yang boleh mengambil rukhsah, mengambil kelonggaran syariat. Jamak tak boleh, qasar tak boleh, nak buka puasa tak boleh, nak sapu kat 2 khuf 3 hari tak boleh. Semua rukhsah, semua kelonggaran syarak yang dibenarkan oleh orang musafir. Sebab musafir dia maksiat, nampak no? Tak dibenarkan oleh syarak, maka tak boleh ambil rukhsah. Tapi kalau kita balik kampung tengok mak ayah ni, memang di antara perkara yang digalakkan oleh syariat, malah wajib, boleh jadi hukum wajib, nampak no? Ataupun sekadar kita rehat-rehatkan diri, pergi satu tempat, yang ni dipanggil mubah, dibenarkan, benda dibenarkan. Hatta hukum ni mubah, dibenarkan untuk kita ambil rukhsah tersebut. Hatta para ulama kata, hatta kalau makruh sekalipun. Ada ke musafir makruh? Saya tak jumpa contoh yang disebut oleh ulama, melainkan satu saja. Tapi contoh ni pelik lah. Dia kata seorang yang bermusafir kerana berniaga kain kapan. Dia kata musafir tu makruh. Ini contoh pelik. Sebab dia kata orang ni dia musafir ke sana sini dengan harap orang mati. Sebab dia jual kain kapan, lagi banyak orang mati, lagi banyak, lagi laku lah kain dia kan. Dia kata macam tu contohnya. Tapi nak kata asalkan hatta tak jatuh hukum tu haram dalam musafir dia, maka dibenarkan dia untuk dia mengambil semua rukhsah, kelonggaran syariat tadi. Termasuklah boleh sapu di atas khuf, di atas 2 khuf dia selama 3 hari 3 malam. Nampak no? Sini tak sebut lagi, saya dah tak advance sikit. Jadi orang yang mukim bukan semestinya orang yang duduk dekat tempat dia. Kalau dia musafir, katalah dia orang Kuala sini, dia pergi ke Jitera, ada urusan. Tapi dia pergi ke sana sampai seminggu. Jadi seminggu ni, walaupun dia bukan penduduk sana, lepas seminggu dia nak balik, tapi dah dikira sebagai mukim. Sebab dah lebih daripada 3 hari yang sempurna, dikira sebagai mukim. Bila mukim, maka dia wajib solat Jumaat. Hatta hukum dia solat jemaah pun hukum fardu kifayah, dan benda-benda yang lain. Dan tak boleh jamak qasar sepanjang tempoh dia berada di sana. Jadi kalau sekiranya pakai khuf, tempoh yang dibenarkan untuk dia sapu atas khuf dia hanyalah 1 hari 1 malam, iaitu 24 jam. Malah orang macam kita duduk di Kuala sekarang ni, pakai khuf pun sama jugalah. Nampak no? Sama juga. Dia sapu kat khuf dia dalam tempoh 24 jam saja. Selepas tempoh 24 jam, wajib dia cabut 2 khuf dia. Nampak no? Baik. Wal musafiru safara qasrin ba'da 3 ayamin bilayaliha. Dan bagi orang yang musafir safar qasar. Safar qasar sini istilah ahli fiqah yang mengatakan bahawa safar dia membolehkan dia solat qasar. Digunakan istilah safar qasar sebab tiada khilaf di kalangan mana-mana mazhab bahawa sekiranya seorang tu musafir 2 marhalah, dia boleh qasar solat dia. Sebab nas Quran Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Wahai orang-orang beriman, sekiranya kamu bermusafir atas muka bumi Allah Ta'ala ni, maka tidak mengapa. La junah 'alaikum, tidak mengapa, tiada dosa bagi kamu mengqasarkan solat. Khilaf pada jamak. Imam Abu Hanifah lihat tak boleh jamak solat. Tapi kita diharuskan, bukan sunat, harus jamak solat. Kalau solat musafir kita boleh qasar, maka bolehlah jamak. Nampak no? Sebab tu dipanggil safar qasar. Baik. Jadi kalau musafir kita boleh qasar solat, maka orang yang musafir sini dia cabut khuf dia wajib selepas 3 hari 3 malam. 24 kali 3 berapa tuan-tuan? Nak kira jam lah. Saya tak pandai nak congak, tapi tuan-tuan kira sendiri. 24 kali 3 itu kira jam lah. Jadi sebab kita kira 3 hari 3 malam, kadang-kadang kita pun dah tak tahu dah malam macam mana ni nak kira daripada start tempoh tadi tu pukul berapa. Jadi sebenarnya 24 kali 3 dapat dia punya kiraan tadi. Kira lah bila dah genap jam dia, maka wajib cabut 2 kali 2 khuf dia tadi. Berapa? 72 jam. 72 jam. Betul no? Betul. 4 kali 3 berapa? 12. Betul ya? 72 jam kan? Baik. 72 jam. Baik no? Jadi nanti kita nak kena tahu bila nak start tempoh jam ni. Cuma kita nak tahu dulu, kalau musafir
dibenarkan 72 jam. Kalau batai pun selagi mana dalam 72 jam ni batai tak payah cabut pun tak apa. Sapu. Selagi batai lagi ambil sembahyang sapu atas dia. Batai lagi sapu lagi. Boleh. Sampailah 72 jam. Ataupun kalau kita yang mukim ni sampailah 24 jam. Katalah last kali tadi, katalah kan kita pakai khuf. Kita dah ada wuduk, kita pakai khuf. Tak apa, nantilah tuan-tuan. Kalau saya start cerita tu panjang pula nanti. Tak sempat lah tuan-tuan. Tuan-tuan tanda kat situ. Sebab selagi kita nak bincang bab permulaan tempoh untuk kita kira 24 jam ataupun 72 jam ni. Jadi tuan-tuan buat tanda kat sana noh. Buat tanda ataupun Yusuf buat tanda. Sebab kita PKP ni tak tahu bila mula balik kuliah kita kan. Lepas ni PKP tak tahu bila mula balik. Silap kena ulang balik pada fasa awal ni. Pakat dia lupa dah apa dia, tiba-tiba tengah-tengah jalan khuf ni 24 jam 72 jam ni cerita apa ni kan. Berapa bulan lagi kita tak tahu. Tapi tak apalah tuan-tuan. Mana yang kita boleh kan kita buatlah. Ya. Apa dia cepat sikit. Kena spesifikkan tu. Game tu macam mana tu? Macam mana buat pendapatan dengan game pula? Sebab tak apa, nanti kita jawab lain lah. Nampak no tuan-tuan? Berhenti sini dulu tuan-tuan. Di mana tuan-tuan maklum kalau sekiranya tuan-tuan ingin infak atau wakaf ataupun menyumbang pada Mahat Tahfiz saya yang saya usahakan, dan saya akan usahakan juga Mahat Tahfiz satu lagi yang untuk perempuan. Jadi saya ada bawa tabung di sana. Jadi kalau bolehlah menderma ataupun menyumbang. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira anna. Terima kasih banyak-banyak, moga Allah Taala membalas kebaikan tuan-tuan dan atas usaha dan juga bantuan kepada Mahat Tahfiz saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.